Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Meneruskan pengajian kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Syekhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau telah menjelaskan kepada kita cara untuk mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke dalam syahwat, ataupun bagaimana cara untuk kita tidak terpaut dengan kelazatan syahwat. Walaupun mungkin tajuk syahwat yang dibincangkan secara khusus oleh beliau ini ialah berkaitan dengan satu jenayah yang sangat keji, fahishah, kekejian yang sangat jelek, iaitulah jenayah liwat. Tetapi tentu sekali apa yang beliau bincangkan ini terpakai kepada segala macam jenis dosa dan maksiat, kerana hakikatnya dosa dan maksiat ini dia hanya berbeza pada luaran, tetapi berkongsi foundation atau tapak yang sama. Ya, dosa dan maksiat ini dia datang daripada terbit daripada manba', daripada tempat terbit yang sama. Walaupun yang keluar itu berwarna-warni, pelbagai rasa, pelbagai rupa, tetapi ia keluar daripada kebun yang sama. Maka apa yang beliau bincangkan adalah terpakai untuk segala macam syahwat yang lain juga. Masalahnya, menjaga pandangan mata. Ya. Memang kita banyak dapati bila orang bincang pasal pandangan mata ini, dosa yang sering dikaitkan dengan pandangan mata ialah dosa yang berkaitan dengan zina dan seksual. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita menjengah pandangan mata kita kepada kekayaan yang Allah Ta'ala beri, kesenangan yang Allah beri kepada orang kafir sebagai misalnya, kerana supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Di antara punca hari ini umat Islam banyak menyeleweng dan sesat. Kenapa? Di antara puncanya ialah bila mereka menjengah dan terlalu teruja melihat apa yang ada pada orang kafir daripada kemajuan teknologi, sehingga penting tentang sehingga ni. Tengok teknologi tak salah, tetapi apa tak salah dia? Sehingga melupakan akhirat. Sehingga mereka membuat satu kesimpulan, kalau kita nak berjaya, kita kena jadi macam mereka, tiru perangai mereka, tiru akhlak mereka. Itu Allah Ta'ala larang. Puncanya daripada pandangan mata turun ke hati. Kerana dah terlalu seronok melihat kemewahan yang ada pada orang yang kaya. Allah Ta'ala larang kita tengok kekayaan orang lain. Di antara punca orang ambil rasuah, jadi perompak, mencuri, kerana dia suka menjengah melihat kesenangan hidup orang lain. Lalu dia buat perbandingan dengan dirinya. Lalu dia rasa kenapa dia tak dapat benda tersebut. Lama-lama timbul rasa iri hati, hasad. Lalu dia cuba mencari kekayaan ataupun harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan, yang tidak diizinkan oleh syarak. Puncanya tidak menjaga pandangan mata. Allah musta'an. Ya. Jadi kita disuruh kawal pandangan mata kita ni tidak terlalu melihat kepada keindahan dunia. Kerana kalau mata kita selalu melihat keindahan dunia, mata hati kita akan rabun dengan keindahan akhirat. Ya. Jadi pandangan mata ini sangat penting untuk dijaga dan kita dah tahu benefitnya seperti yang telah dibincangkan pada kelas yang lalu. Itu dari sudut yang pertama, menjaga mata. Dan yang kedua yang perlu dijaga ialah hati. Al-qalb, jiwa, dalaman. Seperti mana kita dah bincangkan,
Macam yang kita dah sebut, Ibn Qayyim dah sebut sebelum ini, bahawa dosa ini kita kena jaga 4 perkara. Ialah yang pertama al-lahazat, pandangan mata. Yang kedua al-lafazat, bicara lisan. Yang ketiga al-khatarat, apa yang bermain di fikiran. Dan yang keempat ialah al-khutuwat, pergerakan kaki, langkah kaki ke mana pergi. Ya. Dan apa yang mesti kita lakukan pada 4 perkara ini? Apakah perkara yang kita patut tengok, apa yang tak patut tengok, apa yang kita patut cakap, apa yang kita tak patut cakap, apa yang kita patut fikir, apa yang kita tak patut fikir, apa yang kita perlu buat bila kita nak bergerak ke satu tempat, apa yang kita kena pertimbangkan. Ini adalah satu perkara yang telah lalu kita bincangkan. Juga termasuk sebenarnya dalam langkah-langkah untuk mencegah diri kita daripada terjebak ke dalam perkara yang Allah Jalla fi'ulah larang. Kemudian Ibn Qayyim cerita pasal menjaga pandangan dan faedahnya. Sebab kita dah bincangkan dulu jaga pandangan. Apa faedah menjaga pandangan? Ya. Kemudian dia kata faslun الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. Yang kedua ialah menyibukkan hati, menyibukkan jiwa dan minda kita dengan apa yang menghalang kita daripada terjebak ke dalam maksiat tersebut. Dan kita sentiasa menyibukkan hati kita, fikiran kita. Ini kita kata jaga khatarat yang kita dah bincang tu. Jadi fikiran kita ni jangan dibiar kosong. Jangan dibiar dia merewang. Pastikan dia sentiasa disibukkan berfikir tentang perkara-perkara yang bermanfaat. Apa dia kata Ibn Qayyim? وَهُوَ إِمَّا خَوْفٌ مُقْلِقٌ أَوْ حُبٌّ مُزْعِجٌ. Sama ada kita sibukkan hati kita dengan rasa takut yang menyebabkan dia gelisah, yang risau menyebabkan dia takut, yang dia risau, atau cinta yang menyebabkan dia gelisah. Oh, macam mana itu? Kan? فَمَتَى خَلَى الْقَلْبُ مِنْ خَوْفِ مَا فَوَاتُهُ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ حُصُولِ هَذَا الْمَحْبُوبِ أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور. الله أكبر. Muqayyim kata, jikalau jiwa kita ini kosong daripada rasa takut akan kehilangan benda yang jikalau kita terlepas lebih memudaratkan diri kita daripada kita buat perkara maksiat ini. So, pertama, kita sibukkan hati kita, minda kita, diri kita, jiwa kita dengan rasa takut terlepas perkara tersebut yang kalau kita terlepas lebih memudaratkan kita daripada aku dapat buat maksiat ini. Atau takut mendapat apa yang lebih memudaratkan daripada mendapat perkara yang dia suka ini. Yakni takut kesan dosa. So, dia antara dua. Sama ada takut kehilangan ganjaran di sisi Allah atau takut dapat balasan daripada azab Allah. Itu dari segi takut. Dari segi cinta ataupun rasa cinta, apa yang lebih bermanfaat dan lebih baik daripada melakukan maksiat ini. Dan rasa cinta yang kalau kita terlepas rasa tersebut, kecintaan yang kita tak dapat itu lebih buruk kesannya kepada kita daripada kita terlepas benda yang kita nak ini, daripada maksiat. Yang ini rasa cinta kepada ganjaran Allah dan takut kehilangan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati tidak ada dua perkara ini, cintakan Allah, takutkan Allah,
maka tidak kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia akan terjebak ke dalam angau. Dia akan kena penyakit angau ini. Jatuh cinta dengan gadis itu, jatuh cinta dengan pemuda ini. Oh, I sudah jadi fan dia, fanatik dengan dia. Bilik rubuh penuh sampai poster gambar artis tersebut. Ya, masalahnya artis lah kita kata. Kan? Ataupun awek dia ke, pakwa dia ke. Ya. Puncanya tidak lain tidak bukan kerana tidak ada dua perkara ini dalam hati atau kurang. Semakin kurang dua perkara ini, takutkan Allah, cintakan Allah, maka semakin kuranglah. Semakin bertambahlah rasa cintakan makhluk, takutkan makhluk. Dan dia semakin mudah untuk terjebak ke dalam perkara-perkara maksiat. Hakikatnya itulah dia. Seperti mana ibadah dibina di atas rasa cinta kepada Allah dan takut akan azabnya, mengharap ganjaran Allah, maka demikian juga maksiat dibina di atas kekurangan tiga perkara ini. Sebab itu kita kata hati ini, dalam hati ini, amalan hati yang paling utama ialah cintakan Allah yang merupakan kemuncak dan tujuan kita melakukan segala apa yang kita buat daripada ketaatan kepada Allah dan kita tinggal segala larangannya. Tidak lain tidak bukan, the main reason is cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta ini melahirkan dua perkara yang beriringan dengannya. Takut dan harap. Kerana bila kita cintakan seseorang, kita takut kalau dia marah kepada kita dengan kita melakukan apa yang dia larang. Dan bila kita cintakan seseorang, kita akan mengharap daripadanya balasan cinta tersebut dengan cara kita melakukan apa yang dia suka. Jadi sebab itulah ibadah ini dibina di atas mahabbatullah. Dan mahabbatullah ialah ghayatu kullil ghayat. Cinta kepada Allah ialah kemuncak segala kemuncak. Tujuan matlamat segala matlamat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah olehmu wahai Rasulku kepada mereka, jika benar kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Maka Allah akan cintakan kepada kamu dan ampunkan dosa kamu. Jadi, sebagaimana ibadah itu bertambah dengan bertambahnya perasaan ini dalam hati, dalam jiwa, maka demikian juga maksiat akan mudah dilakukan jikalau perkara ini berkurangan dalam jiwa kita. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah, hati ini jikalau dia tidak ada rasa takut kehilangan perkara yang memudaratkan dia kalau tidak ada benda tersebut, atau tidak ada rasa takut mendapat benda yang mudarat daripada tindakannya, atau tidak ada rasa cinta benda yang lebih bermanfaat daripada apa yang dia kejar sekarang ini daripada dosa, atau terlepas cinta yang lebih tinggi, yang lebih memudaratkan dirinya jikalau dia tak dapat cinta tersebut, maka dia akan terjebak, akan dicengkam, akan ditawan oleh ishqis suwar, oleh mabuk angau ini, penyakit angau kepada makhluk ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wa syarhu hadha anna an-nafsa la tatruku mahbuban illa li mahbubin a'la minhu أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. Menjelaskan perkara ini, kata Ibn Qayyim, ialah jiwa ini tabiatnya dia tidak akan meninggalkan apa yang dia cintai melainkan untuk mendapat perkara yang dia lebih cintai. Ya. Satu orang dalam keadaan mengantuk sangat, tapi
dihidangkan kepadanya makanan yang sangat dia suka, tapi dia dah mengantuk, mata tak payah nak buka, apa yang dia akan pilih? Dia akan pergi tidur. Ada? Jadi kita kata orang yang dalam keadaan lapar kan, tapi dia ada benda lain juga dia seronok nak buat kan. Kawan dia ajak pergi berjalan kan masalahnya, tapi dia tengah lapar, perut duk keruk kan. Agak-agak dia akan buat yang mana? Dia akan tolak pelawaan kawan dia pergi berjalan, dia pergi makan. Jadi jiwa manusia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia suka melainkan untuk mendapatkan apa yang dia lebih suka. Itu satu. Atau dia takut keburukan yang diperolehinya lebih mudarat daripada kehilangan apa yang dia cintai. Ataupun dia tinggal benda yang dia cinta itu kerana dia takut dengan dia buat apa yang dia suka itu dapat mudarat yang lebih. Ada orang suka makan kek manis-manis. Tapi kalau dia dah ada penyakit diabetes, dan kalau dia makan kek tersebut akan memudaratkan diri dia, dia akan tinggal juga. Kan? Macam mana orang sakit tinggal banyak makanan-makanan yang dia suka kerana takut mudarat pada diri dia. Jadi ini adalah sifat jiwa manusia. Ya. Ciri-ciri jiwa manusia yang mungkin kalau kita pergi tanya pakar-pakar sekretari psikologi yang mengaji dengan orang kafir, mereka tak faham benda ni. Tapi tengok Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah begitu memahami, sebab jiwa manusia ini sumbernya mesti datang daripada wahyu. Dia tidak cukup sekadar kita perhati tengok tingkah laku manusia saja. Tak. Kerana tingkah laku manusia ni macam-macam ragam. Sebab itulah kajian tentang manusia tidak pernah habis-habis sampai sekarang. Sebab orang putih dia mengkaji manusia tanpa bertanya kepada Tuhan yang buat benda tersebut. Kita kalau kita nak kaji mikrofon ni, kita boleh kaji, boleh buka dia, boleh tengok dia. Tapi kalau kita nak, kalau pun kita boleh faham mikrofon ni, kita akan ambil masa yang lama dengan kita buat penelitian sendiri. Berbanding kalau kita pergi panggil orang yang buat ni dan tanya suruh dia cerita kat kita. Kita mungkin tak perlu buka pun. Kita boleh tahu isi dalam dia. Dia boleh tunjuk kita. Kan? Jadi kalau kita nak tahu manusia ni tabiat dia macam mana, cara yang paling senang dan paling tepat ialah kita pergi tanya hak buat dia. Manusia ni macam mana ya Allah kamu cipta? Allah dah cerita dalam Quran, dalam sunnah. Kan? Selain daripada kita sendiri, diri kita sendiri manusia, kita boleh rasa dan kita tengok kawan kita sekeliling kita. Kita tak nafilah tajribah dan istiqra' tu salah satu caranya, tapi bukan satu-satunya cara. Sebab itulah di barat kan, bila orang yang mengalami tekanan perasaan kerana tidak boleh buat satu dosa maksiat yang dia nak buat. Banyak di barat golongan LGBTQ ni dulu mengalami tekanan perasaan. Pasal apa? Masa masyarakat barat tak boleh terima golongan ini. Dulu bila golongan LGBTQ ni tak diterima atau family dia tak boleh terima ada anak dia jadi gay atau lesbian atau apa, ya. Jadi depa ni mengalami tekanan perasaan, tekanan jiwa. Pasal depa nak buat syahwat tu tapi depa rasa malu, rasa sekian, rasa mudarat. Tapi orang barat, sekretari psikologis depa, apa yang depa buat kesimpulan, jadi kita kena normalisasikan benda ni supaya dia tak jadi masalah kepada golongan yang nak buat benda tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Jadi sebaliknya daripada dia counselling orang yang nak tukar jantina ataupun nak jadi gay itu, dia pergi counselling mak pak dia. Supaya mak pak tu boleh terima anak dia yang kononnya ada kelainan kecenderungan. Nas'alullah al-afiyah. So apa saja yang manusia cenderung, apa saja manusia suka daripada syahwat, bagi mereka penyelesaiannya ialah
kita benarkan. Sedangkan manusia, pasal apa dia stres bila dia nak buat syahwat? Kenapa kita rasa stres bila kita nak buat dosa, kita teragak-agak. Dan bila kita dah buat dosa, kita rasa menyesal, rasa tertekan. Kenapa? Itulah dia an-nafsul lawwamah yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita. Sebab kita ada iman, kita ada fitrah. Sebab dosa perkara yang berlawanan dengan fitrah. Secara fitrahnya, secara nature-nya, manusia tak suka dosa, berlawanan dengan logik, berlawanan dengan reason. Dia hanya kelezatan sementara. Dan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk diuji. Diuji dengan apa? Pertarungan di antara logiknya dengan syahwatnya. Pertarungan di antara imannya dengan syahwatnya. Pertarungan di antara fitrahnya dengan syahwatnya. Ya. Jadi manusia diuji dengan cara tersebut. Untuk mereka bertarung. Mereka mempertahankan seperti yang telah kita bincangkan pada awal kitab dulu. Dah cerita dah. Ibn Qayyim dah bawa dah cerita ni. Bahawa kita ni sebenarnya seperti berperang. Okay. Jadi orang barat ni apa dia punya cara simple dia? Dia suruh kita mengalah kepada musuh kita. Mengalah kepada syaitan. Mengalah kepada syahwat. So dia anggap dengan cara tersebut akan menghilangkan stres, akan release stres. So bila kamu dah boleh terima bahawa apa yang kamu nak, yang kamu teringin nak buat ni sebenarnya tak salah. Atau dia benda normal, maka ketika itu kamu akan rasa tenang. Ada orang pergi mengadu kata saya sebenarnya rasa bersalah, saya telah melakukan curang kepada pasangan saya, isteri saya, suami saya. Apa yang dia pun nasihat? Dia kata kenapa perlu rasa bersalah? Dia cari alasan supaya tak ada rasa bersalah itu. Okay. Dia nasihat supaya benda tu dibuat pula. Okay. Jadi ini di antara kerosakan ilmu psikologi daripada barat. Sebab apa? Mereka tidak tidak membina ilmu mereka di atas petunjuk wahyu. Yang mana wahyu itu adalah manual manusia. Manual manusia. Seumpama kita beli alat, tak ikut manual lah. Tak ikut manual. Jadi bila tak ikut manual, Jahannam. Nas'alullah al-afiyah. Jadi inilah kita kata penting kita memahami apa hakikat wujud. Itu kita kata penting kita memahami apa hakikat wujud. Untuk apa kita wujud? Kenapa kita wujud? Apa matlamat wujud kita ini? Tidak faham perkara ini akan bawa kepada tekanan mental, tekanan perasaan. Dan kita tengok ahli-ahli psikologi, doktor-doktor yang bercakap tentang kesihatan mental ni, dia tidak ada pendedahan tentang agama. Ya. Masalahnya, mereka hanya macam kata sebahagian pakar psikologi Islam, ya, dia kata apa? Orang yang mengaji psikologi di barat ni, dia ni parroting, just parroting. Mengkakak tua, mengajuk. Tanpa dia faham ya, apa realiti sebenar manusia. Ya. Kalau Quran pun tak faham, baca tak baca, macam mana dia pun nak faham pasal manusia? Kan? Jadi kemudian kita pergi percaya kepada yang lebih teruk lagi daripada golongan psikologi psikiatris ni, mereka ni ada juga yang belajar agama, yang faham, baguslah. Yang pseudo psikologis, pseudo psikiatris, yang palsu, yang sebenarnya membawa fahaman spiritual atheism, itu lebih teruk lagi. Nas'alullah al-afiyah. Tengok Ibn Qayyim rahimahullah kata, jiwa manusia ni, ini perangai dia. Kan? Jadi hakikatnya, pasal apa satu orang dia sanggup buat dosa? Pasal dia tak rasa
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau cintanya kepada Allah lebih tinggi, dia akan tinggal kesukaan syahwatnya. Kalau dia rasa takut kepada Allah, mudarat yang dia akan dapat daripada Allah kerana dia langgar perintah Allah, dia akan tinggal dosa tersebut. Semakin tipis rasa cinta dan takut ini, itulah dia yang membuka semakin banyak ruang dan peluang untuk dia melakukan dosa tersebut. Jadi macam mana kita nak jaga supaya kita sentiasa memastikan cinta kita kepada Allah itu adalah yang tertinggi. Dan takut kita kepada azab Allah itulah yang mengatasi rasa seronok kita kepada syahwat. Macam mana? Dia kata ada dua perkara yang kena ada. Yang kalau hilang salah satu ini atau kedua-duanya, tak mungkin rasa cinta kepada Allah dan rasa takut kepada Allah itu boleh menghalang. Dia akan jadi kurang, akan lemah. Dan dia tak mampu nak menghalang kita daripada terjebak ke dalam syahwat. Apa dia? Yang pertama, ahaduhuma basiratun sahihatun yufarriqu biha baina darajatil mahbubi wal makruh fayu'thiru a'lal mahbubaini ala adnahuma ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما وهذا خاصة العقل ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. Yang pertama ialah basirah, pandangan mata hati, yang mana hakikatnya ini adalah logik akal yang membolehkan pemiliknya membezakan di antara tingkatan-tingkatan apa yang dicintai dan apa yang dibenci. Lalu dia mendahulukan apa yang dicintai yang paling tinggi mengatasi yang rendah. Dan sanggup menanggung apa yang dia tak suka yang paling rendah demi mengelakkan apa yang dia tak suka yang paling teruk. Ya. Dan ini adalah sifat khusus akal, logik. Dan seseorang itu tidak dianggap berakal, yakni di sisi syarak, bagi sesiapa yang bersifat sebaliknya. Bahkan di sisi fitrah manusia, orang berakal ni ialah orang yang boleh mendahulukan kebaikan yang paling utama berbanding kebaikan yang paling rendah. Dan inilah yang disebut sebagai orang bijaksana. Betul tak? Siapa yang kita anggap orang tu bijaksana? Sebab itulah kata para ulama, ulama itu, alim itu bukan orang yang kenal baik dan buruk. Bukan. Baik dan buruk ni semua orang kenal. Semua orang, majoriti manusia tahu ini baik, ni buruk. Sebab dia fitrah. Tetapi alim itu ialah yang kenal manakah kebaikan yang paling baik untuk didahulukan, manakah keburukan yang paling buruk untuk ditinggalkan. Dan jikalau bertembung baik dan buruk, mana yang patut, mana yang baik, mana yang buruk ketika itu. Kalau berlaku kesamaran. Inilah alim yang sebenar. Ya. Ketika ishtibah, ketika berlakunya kesamaran. Ketika inilah orang alim. Kalau kita nak tahu orang alim tu waktu macam ni lah. Nabi kata al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal nyata jelas, yang haram jelas, tapi di antara halal dan haram ini ada benda yang samar yang banyak manusia tak tahu. Yang tahu tu siapa? Ulama. Yang banyak tak tahu tu orang awam, dahmak. Okay. Sebab itulah kita disuruh merujuk kepada orang alim. Naam. Jadi dia kata kalau tidak ada yang ini, perangai yang pertama ni, kita ada basirah yang sahihah, pandangan mata hati yang betul, yang boleh membezakan mana yang patut diutamakan, mana yang patut mudarat yang patut kita tanggung demi mengelak mudarat yang lebih besar. Kalau tak ada benda macam ini, kita akan jadi lebih teruk daripada binatang. Nas'alullah al-afiyah.
Sebab itulah Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Kami telah ciptakan untuk Jahannam itu banyak jin dan manusia untuk masuk ke dalamnya. Sebab apa? Mereka diberikan akal tapi tak guna. Diberikan mata tapi tak guna. Diberikan telinga tapi tak guna. Mereka itu seperti haiwan ternakan, bahkan lebih teruk. Mereka itulah orang yang lalai, yang leka, yang tidak menggunakan panca indera dan kurnia nikmat yang Tuhan bagi daripada fitrah dan akal yang sejahtera untuk berfikir dengan betul. Dan seperti yang telah dibahaskan dulu di awal atau pertengahan kitab, punca di antara orang buat dosa ni adalah bila dia tak mempunyai pertimbangan yang waras. Tidak ada orang buat dosa, sebab itulah Allah Ta'ala sifatkan orang yang buat dosa sebagai jahil. Siapa pun yang buat dosa, dia adalah jahil. Ketika dia buat dosa, dia adalah jahil. Sebab tu Nabi kata, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan dia tengah beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tak minum arak orang yang minum arak. Ketika dia minum, dia tengah beriman. Kerana imanlah yang memberikan kita logik. Imanlah yang memberikan kita akal yang waras. Tanpa iman, tidak ada kewarasan. Tidak ada faedah kebijaksanaan. Ya? Kita tengok orang kafir pandai macam-macam benda dalam dunia. Tapi bila tidak ada iman, nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Mereka menggunakan kepandaian mereka, teknologi yang mereka buat itu untuk kemusnahan, untuk kerosakan, untuk Allahul Musta'an. Keruntuhan moral di barat sudah mencapai satu, kita kata, bukan lagi garis merah, sudah bocor. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Dan mereka hidup dalam keadaan mereka tak jumpa logik itu. Mereka tercari-cari, tertanya-tanya, apakah yang boleh membezakan yang baik dengan salah? Apakah yang membezakan yang hak dengan yang batil? Mereka tidak tahu. Ada yang menjadikan dan tidak lari, macam-macam falsafah yang mereka buat, semuanya berbalik kepada, berlegar kepada kepentingan dunia. Sebab itulah Rib'i ibn Amir radhiyallahu an, bila ditanya oleh Rustum, panglima perang Farsi, kenapa kamu datang nak perang dengan kami? Dia kata apa? Linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Untuk kami keluarkan manusia dari menyembah sesama makhluk kepada menyembah Allah semata-mata. Itu yang pertama. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Nak mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama buatan manusia kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah. Dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Kalau pemikiran manusia ini tidak boleh mencapai akhirat, tak boleh mencapai yang ghaib, dia akan jadi sempit. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Al-Quran daripada Allah menerusi Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran ni kenapa?
yang tersusun daripada huruf-huruf ini kerana apa? Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah dia kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama sekali ciri orang takwa ialah yang beriman dengan ghaib. Jikalau akal manusia ini tidak berfungsi, dia tak mungkin boleh menjadikan Quran sebagai petunjuk. Akal, apa fungsi akal? Fungsi akal ialah mencapai apa yang tidak ada pada panca indera. Fungsi akal adalah lisyu'ur wal ihsas al-batini, untuk merasa secara dalaman apa yang tidak ada secara luaran. See? Sebab itulah akal kita guna untuk benda-benda yang tidak nampak di depan kita, bukan untuk benda yang nampak. Sebab itu akal ini, mata melihat, tangan memegang, mulut, lidah merasa, hidung mencium, telinga mendengar. Apa yang diperolehi menerusi panca indera ini. Kemudian datang panca indera dalaman. Sakit, sejuk, panas, sedih, gembira, marah, redha. Semua ini maklumat yang kita dapat daripada luaran ini akan dikumpulkan oleh akal. Oleh akal. Kemudian bila kita bertemu lagi dengan benda ini secara tidak fizikal, kita akan faham. Kita tengok kawan kita, muka duk memsam, duk seseorang. Kita kata kat dia, awak sedih pasal apa? Tak ada orang habaq kita tahu dia sedih. Kita tengok kawan tu jalan dengan muka dengan bengihnya. Marah apa tu? Katanya. Marah apa tu? Macam mana kita tahu dia marah? Macam mana kita tahu kata kawan ni sedih? Kita tengok orang duk seronok gelak-gelak. Kata, boleh seronok apa tu? Kita kata. Macam mana kita tahu dia seronok? Pasal kita dah pernah experience benda tu dan akal simpan maklumat, restore maklumat. Walaupun kita tak rasa apa yang dia rasa, tapi kita tahu apa yang dia rasa. Kita sekarang, masa kita tengok kawan kita duk gelak, kita tak tahu lagi sebab apa dia gelak kan? So we cannot experience the same feeling now, but we know what kind of feeling is that. Tapi kita tahu apa jenis perasaan yang dia duk ada tu. Masalah tak kena pada kita, tak timpa pada kita. Jadi kita tak boleh sedih. Tapi kawan kita yang kena masalah, dia sedih. So kita tak experience. At now, we not experiencing the same feeling. Because kita tidak ada in the same situation. Kan? Tapi kita boleh tahu. Kita tahu kata kawan kita ni sedih. Walaupun kita tak mengalami kesedihan tersebut. Pasal apa? Pasal kita pernah sedih. Dan akal simpan sedih itu. So walaupun ketika itu sedih tidak hadir dalam diri kita, tapi kita tahu sedih. See? Kita pernah tengok mikrofon. Lepas tu orang kata dekat kita, tolong ambil kat saya mikrofon. Kita tahu mikrofon. Mana kita tahu? Sebab sekarang mikrofon tak ada depan kita. Dan kawan tu suruh pergi ambil dekat tempat yang kita belum tengok lagi mikrofon tu. Pasal kita dah tahu mikrofon tu. Akal simpan. Nak akal simpan. Kita boleh rancang nak masak apa. Esok, lusa, tulat. Semua tu ghaib. Semua tu ghaib. Ya. Apa yang kita nak makan saat lagi, kita rancang. Esok nak buat apa, minggu depan nak pergi mana. Itu semua ghaib. Itulah fungsi akal.
Orang yang tak boleh buat benda tersebut, maknanya dia tak berakal. Tengok macam binatang. Apa yang ada depan mata dia, dia balun. Dia bukan kira. Ada kucing kita. Kita buah friskies. Rasa-rasa. Dia kata, saya nak Blackwood. Dia kata. Oi, tak ada. Kan? Apa membujur lalu melintang patah. Apa ada semua dia rembat. Dia tak kira ni ikan orang ke, ikan rumah sebelah ke. Kan? Lembu nampak daun, nampak pokok, dia tak kira kebun orang ke, kebun tuan dia ke. Kan? Dia randuk. Semua dia randuk. Dia tak ada fikir. Kalau dia masuk kebun ini, mungkin ada mudarat, mungkin ada perangkap, mungkin dia akan ditembak dan sebagainya. Dia tak ada fikir semua tu. Kan? Jadi orang yang buat dosa dan maksiat lebih teruk daripada lembu tadi tu. Sebab lembu dia memang tak diberi kemampuan akal itu oleh Allah Ta'ala. Dia hanya ada gharizah sahaja. Dia hanya ada insting untuk hidup saja. Tapi dia tidak ada kemahiran untuk berfikir dan mencapai apa yang di luar daripada panca indera dia. Subhanallah. Tapi manusia, manusia Tuhan dah bagi tapi tak guna. Tuhan dah bagi tapi tak guna. Kan? Jadi sebab itulah Tuhan kata, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Dia pun lebih sesat lagi. Sebab dia pun ghafilun. Alai. Tak ambil kisah, tak ambil indah, tak ambil tahu. Nah, itu punca. Ghaflah. Ghaflah ni satu perasaan yang mana kita tak tahu, kita macam tak sedar benda tu jadi. Sebab kita tak ambil kisah. Ya. Macam orang yang deactivate Facebook dia seminggu, kan? Jadi dia tak tahu apa jadi, perbincangan, isu. Satu orang kalau dia duduk dalam rumah, tutup TV seminggu, tak tengok handphone seminggu, kan? Dia duduk dalam rumah, dia buat kerja dia seorang-seorang. Apa jadi pun dia tak tahu. Kan? Itu ghaflah. Bukan sebab dia tak boleh tahu, tapi dia tak gunakan apa yang dia ada untuk ambil tahu. Nah. Jadi itulah kita kata, bila tidak ada yang pertama ni, rosak. Yang kedua apa dia? Al-thani. Quwwatu azmin wa sabrin yatamakkanu biha min hadzal fi'li wa tark. Yang kedua, bila kita dah ada pandangan ilmu yang sahih, kita kena ada kekuatan azam dan sabar yang membolehkan dengannya melakukan atau meninggalkan. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار الأنفع من جشع وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. Banyak orang, kata Ibn Qayyim, dia kenal. Jadi yang tadi dari sudut ilmu, teori. Sekarang praktikalinya. Ada orang belajar. Baca kitab Ad-Da' wa Dawa. Mengaji. Tetapi, kalau dia kurang yang kedua ni, dia tak boleh beramal dengan ilmu dia tadi. Apa dia? Kekuatan azam dan sabar. Kesungguhan hati. Perasaan dalam hati ni memang sungguh nak buat benda tersebut. Dan sabar, tahan diri. Kan? Nak kena tahan diri untuk membolehkan dia buat apa yang taat dan meninggalkan apa yang maksiat. Banyak orang kenal yang pertama tadi. Tapi kelemahan jiwanya dan keazamannya menyebabkan dia enggan untuk mendahulukan apa yang lebih bermanfaat.
disebabkan tamak harabanya dan kerendahan jiwanya dan kelemahan semangatnya. Ya. Dan orang yang macam ni, dia tak berguna untuk diri dia dan tak berguna untuk orang lain. Nasallallahu al-afiyah. Jadi kesabaran, tahan tu bila datang godaan. Kan? Dia tahu tapi dia tak buat. Sebab itulah dosa berpunca daripada dosa. Kita yang selalu kita nampak dosa ni dalam bentuk fi'il, perbuatan. Tetapi dosa bermula daripada tark, meninggalkan. Ya. Punca seseorang itu melakukan dosa yang bentuk perbuatan ialah kerana dia lebih awal lagi telah meninggalkan apa yang disuruh. Itulah tinggal benda lah. Sabar, azam untuk tidak melakukan dosa, keazaman itu. Yang mana kalau dia buat benda ini, Allah Ta'ala akan lindung. Allah akan hantar malaikat untuk lawan iblis dan tentera-tenteranya. Seperti yang telah kita bahaskan dulu masa di pertengahan kitab. Ya. Jadi maknanya, hakikatnya, setiap dosa adalah berpunca daripada satu kesalahan yang kita buat. Dan dia adalah hukuman daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi inilah kita kata, mesti ada kekuatan, keazaman. وَقَدْ مَنَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِمَامَةَ الدِّينِ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ. Allah Ta'ala telah menghalang kepimpinan agama seseorang yang dijadikan contoh teladan dalam agama, dalam beriman kepada Allah, melainkan kepada ahli sabar dan yakin, mereka yang sabar dan yakin. Faqala ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Firman Allah Ta'ala dan dengan firman Allah lah orang yang mencari bimbingan akan terbimbing. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka, Bani Israel itu, pimpinan-pimpinan dalam agama kami yang membimbing, yang mereka itu membimbing dengan perintah kami. Apabila mereka sabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Kalau siapa yang baca kitab Ibn Qayyim rahimahullah, isu sabar dan yakin ni dan masalah imamah fid din ni dah jadi trademark dalam kitab-kitab dia yang berbentuk tazkiyah. Dia sering tekankan perkara ini. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, kata beliau rahimahullah. Dengan sabar dan yakin dicapai kepimpinan dalam keimanan. Mengangkat derajat seseorang. Bukan sahaja dia jadi mukmin, bahkan dia mukmin yang patut diteladani dan dicontohi. Dan sebab itulah kata sebahagian ulama, rukun iman yang 6 dibina di atas 2 perkara ini. Yakin dan sabar. 5 rukun yang pertama yakin, rukun yang terakhir qada dan qadar ialah sabar. Sebab itu Nabi bezakan. Kalau ditanya apakah iman, Nabi kata al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa Nabi ulang kalimah tu'min pada qada dan qadar? Nabi tak ulang pada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Kerana tapaknya berbeza. Yang 5 awal dibina di atas yakin. Yang ke-6 dibina di atas kesabaran. Jadi kalau tidak ada kesabaran, tidak menahan diri, tidak sabar. Dan sabar itu 3 perkara. Sabar atas ujian Allah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan sabar daripada melakukan derhaka kepada Allah. Menahan. As-sabru maknanya habsun nafs, kaffun nafs, menahan diri. Tahan. Dan dia adalah perbuatan. Dan nak tahan tu memerlukan quwwatul azm, kekuatan keazaman. Ada.
وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس. Orang yang macam inilah yang dirinya ada manfaat untuk dia dan untuk orang lain. Ilmu yang dia ada akan bermanfaat. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu ialah para ulama. Sebab itulah ulama ialah yang takut kepada Allah. Sebab itulah kata para salaf, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya ialah takut kepada Allah. Orang yang berilmu, yang kenal Allah, sekenal-kenalnya dia akan gerun dan takut kepada Allah di samping rasa cinta kepada Allah. Semakin tinggi cintanya kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah. Adalah satu pembohongan yang terang-terang. Bohong hidup-hidup. Kalau satu orang kata dia cinta Allah tapi dia tak takut langsung dengan azab Allah, tak mengharap ganjaran Allah. Ini adalah pembohongan yang terang-terang. Kerana takut kepada Allah dan mengharap ganjaran Allah adalah bukti cinta kepada Allah. Dan dia adalah dua tapak yang berdiri di atasnya mahabbatullah. Naam. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته والثالث يمشي في نوره وحده. Kata Ibn Qayyim, dan lawannya, dan dalam kalangan manusia, dan orang yang lawan daripada sifat ini, وَضِدُّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ. Dia tidak boleh bermanfaat dengan ilmunya dan orang lain pun tak boleh nak ambil dia contoh teladan. Dan ada di kalangan manusia itu orang yang ilmunya bermanfaat untuk dirinya tapi orang lain tak boleh nak ambil contoh pada dia. Orang yang pertama berjalan dalam cahaya dan manusia berjalan mengikut cahayanya. Orang yang cukup ciri-ciri dua perkara ni, basirah sahihah dan quwwatu azmin wa sabrin, cukup padanya yakin dan sabar. Orang yang ada yakin dan sabar, ya, maka cahayanya cukup terang sehingga bukan sahaja boleh membimbing dia untuk berjalan, orang lain boleh ikut follow cahaya dia. وَثَانِي قَدْ طَفِئَ نُورُهُ فَهُوَ يَمْشِي فِي الظُّلُمَاتِ. Adapun orang yang jenis kedua yang tak ada langsung sabar dan yakin, maka dia berjalan dalam gelap. Dan siapa ikut dia akan ikut dia pergi gelap juga. وَالثَّالِث يَمْشِي فِي نُورِهِ وَحْدَهُ. Dan ada orang yang ketiga yang yakin dan sabar dia ada tapi tak cukup banyak. Cukup-cukup makan untuk diri dia. Jadi orang tak nak ikut cahaya dia. Bila dia berjalan, cahaya lepas dia pergi, cahaya tu hilang. Orang tak nampak dah. Ni maksudnya orang yang pada diri dia adalah iman, dia boleh kawal. Tapi nak mengajak orang lain, tak boleh. Tak mencapai. Sebab dia pun kadang-kadang tersilap juga. Tersadung juga. Ada pun orang yang dah cukup sempurna sabar dan yakin, semakin dia menyempurnakan sabar dan yakin, maka cahayanya cukup terang sehingga orang lain boleh tumpang cahaya dia. Subhanallah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabah, tabi'in dan tabi' tabi'in. Para ulama as-salaf radhiyallahu taala alaihim. A'immah, imam-imam Islam yang besar, yang muktabar. Hakikatnya inilah mereka. Mereka telah menyempurnakan yakin dan sabar. Kita tengok al-a'immatul arba'ah. Empat imam yang diteladani, yang mazhab mereka diikuti. Allah Ta'ala uji mereka dalam hidup mereka dengan dua perkara, yakin dan sabar. Kesemua empat imam mazhab yang empat diuji dalam hidup mereka dengan yakin dan sabar. Kesemua mereka, keempat-empat mereka berhadapan dengan kezaliman penguasa. Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Malik disebat sampai lekang bau. Imam Syafi'i diheret dengan rantai besi daripada Yaman berjalan kaki sampai ke Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal, usah lagi dia cerita dah, semua orang tahu cerita dia. Subhanallah. Ya. Dan apabila mereka menyempurnakan maqam sabar dan yakin ini,
Allah Ta'ala berikan mereka imamah fid din. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, apa yang tidak kenal dalam hidup dia daripada ujian macam-macam orang buat dekat dia, tapi dengan sabar dan yakin Allah Ta'ala angkat kedudukan dia. Subhanallah. Inilah maksud sabar dan yakin itu. Naam. Nas'alullah al-afiyah. Tayyib. Jadi kita dapati ada dua kaedah, dua cara yang Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berikan kepada kita, ya, untuk mengelak terjebak ke dalam perkara ini. Secara spesifiknya maksiat yang dibincang ni kekejian, liwat dan yang seumpama dengannya seperti zina. Dan secara umumnya apa-apa dosa. Yang pertama ialah rawatan untuk mengelak, seperti macam kita ambil vaksin lah. Kita buat penjarakan sosial, apa penjarakan fizikal, apa semua ni, pakai mask. Ini kita panggil rawatan untuk kita mengelak daripada terkena. Mengelak daripada terkena itu ada dua perkara. Yang pertama menjaga mata, pandangan. Yang kedua menjaga hati. Menjaga mata dia dah sebut dulu. Ya. Menjaga empat, bahkan Ibn Qayyim dah sebut sebenarnya, kalau kita ingat balik, tidak lama dulu, tidak jauh daripada bab yang kita bincang ni, dia dah sebut dah 4 benda yang kita kena jaga. Mata, ucapan, bercakap, pemikiran dan juga langkah. Dan yang paling utama sekali daripada 4 perkara ni ialah menjaga mata. Dan dia sebutkan di sini 10 faedah menjaga mata. Ya. So, langkah pertama, kita kena kawal anggota luaran kita. Dan 4 anggota luaran itu ialah mata kita, kita punya lisan kita, pergerakan kita, ke mana kita nak pergi. Dan satu anggota dalaman yang kita kena jaga. Apa dia? Pemikiran kita, jiwa kita, qalbun kita. Ini juga kena jaga. So kalau terpelihara 4 perkara ini, itulah yang akan menjaga kita. Dan nak menjaga qalbun itu, selain daripada itu, kita kena ada apa yang disebut sebagai basirah sahihah, ya, dan juga quwwatu azmin wa sabrin. Pandangan mata hati yang sahih dan kekuatan keazaman dan sabar. Mesti kena tahan diri daripada perkara-perkara yang kita kata apa, membawa kepada kemukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ada soalan? Ada soalan? Baik. Anda berbelah bahagi, nak sambung ke? Dia tajuk yang lepas ni dia akan berhubung kait dengan tajuk lepas tu. Nah. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kita dah skip masa lagi setengah jam ni. Idza arafta hadhihi al-muqaddimah. Kalau kamu dah tahu muqaddimah yang kita sebut kali ini, فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. Kalau kita dah tahu mukadimah ni apa tadi, iaitulah orang yang buat dosa, puncanya adalah kerana dia, apa dia? Kurang cinta, lack of love kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lack of fear, kurang takut kepada Allah Ta'ala. Itu puncanya. Maka kalau kamu dah faham perkara itu, maka tak mungkin berhimpun dalam jiwa seseorang itu cinta yang tertinggi dengan angau kepada maksiat ini. Tak mungkin. Jikalau dalam hatinya ada cinta teragung kepada Allah Ta'ala, kalau cintanya agung tinggi kepada Allah, tak mungkin hatinya akan melekat pada hatinya, pada jiwanya, angau kepada makhluk ini. Tidak mungkin. Ya. Bal huma diddani la yatalaqayan. Bal la budda an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Bahkan cintakan Allah
dengan angau kepada makhluk ini adalah musuh yang tak boleh bertembung. Subhanallah. Musuh yang tak boleh bertembung. Kalau bertembung mesti akan perang dan bergaduh, dan salah satunya mesti akan hambat keluar yang satu lagi. Tidak dapat tidak. Ya. فَمَنْ كَانَتْ قُوَّةُ حُبِّهِ كُلُّهَا لِلْمَحْبُوبِ الْأَعْلَى الَّذِي مَحَبَّةُ مَا سِوَاهُ بَاطِلَةٌ وَعَذَابٌ عَلَى صَاحِبِهَا صَرَفَهُ ذَلِكَ عَنْ مَحَبَّةِ مَا سِوَاهُ. Barang siapa yang kekuatan cintanya adalah untuk kekasih teragung Allah Azza wa Jalla, yang mana mencintai selainnya adalah batil dan azab pada pelakunya, perkara itu akan mengalihkannya daripada mencintai selain Allah Ta'ala. Wa in ahabbahu lam yuhibbahu illa li ajlih wa lakaunihi wasilatan lahu ila mahabbatih aw qati'an lahu amma yudaddu mahabbatahu wa yunqidha. Kalaupun dia cinta selain Allah, ada makhluk-makhluk yang dia cinta, dia tidak akan cinta melainkan kerana Allah. Atau kerana benda yang dia cinta itu boleh menyampaikan dia kepada cinta kepada Allah. Seperti kita cinta Rasul, cinta Anbiya, cinta sahabat, cinta tabi'in, cinta para ulama, para awliya. Kerana Allah Ta'ala cinta mereka. Kita bukan cinta mereka kerana mereka, tapi kerana mereka dicintai oleh Allah. Ya. Kalau wali, Nabi, apa semua ini dicintai kerana diri mereka sendiri, bukan kerana Allah, akan bawa kepada malapetaka yang sangat dahsyat. Apa dia malapetaka tersebut? Syirik. Seperti yang dia akan bahas nanti insya-Allah. Wal mahabbatu as-sadiqatu taqtadi tauhid al-mahbub wa alla yushraka bainahu wa bain ghairihi fi mahabbatihi. Allah. Cinta yang benar, yang tulus, yang murni, menuntut supaya yang dicintai itu ditunggalkan dan tidak disekutukan antaranya dengan selainnya. Betul tak? Mana ada orang perempuan dalam dunia ni kalau laki dia kata nak poligami, melainkan dia rasa laki dia tak cukup sayang dekat dia. Kerana apa? Memang itulah yang logiknya. Kalau kita dah memang sayang dekat dia, betul-betul sayang, takkanlah kita nak pergi syirikkan dia dengan yang lain. Tak? Tetapi syirik itu tergambar pada makhluk. Seorang suami yang mensyirikkan isterinya, ya, kita kata itu benda yang makhluk memang wajar disyirikkan. Kerana makhluk tidak perfect. Kok mana pun tak perfect. Orang perempuan dia suka tanya soalan yang salah. Bila laki dia poligami, dia kata, apa salah saya? Laki dia tak jawab. Pasal apa laki dia tak jawab? Dia ingat laki dia tak ada alasan. Bukan. Pasal kalau laki dia nak jawab apa salah saya, sampai sudah tak habis. Banyak lah. Apa kurangnya saya? Dia tanya, apa kurangnya saya? Allah, kalau nak jawab apa kurangnya awak, sampai kiamat tak sudah lah. Jangan tanya, jangan habaq. Sebab itu akan merosakkan. Kan? Memanglah manusia mesti ada kekurangan. Takkan tak ada kurang. Kalau kita tak ada kekurangan, kita bukan manusia jadi Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Jadi manusia ni, kok mana pun makhluk ni, apa pun benda yang kita cinta daripada makhluk, kita tak mungkin boleh cinta dia sepenuh jiwa raga kita. Sebab dia ada kekurangan. Dia ada kesalahan, keburukan, kejelekan ada. Cantik kok mana pun, dia takkan boleh berseorangan. Kita sukakan bunga. Sekuntum bunga atau sejambak bunga? Cinta kita seronok tengok bunga itu bila dia sejambak, bukan bila dia sekuntum. Semakin banyak bunga, semakin indah. Sebab dia makhluk. Dia tak boleh seorang-seorang dia nak bagi nampak cantik. Tak? Beli lampu klik-klap tu, kan? Tapi satu yang menyala. Cantik tak? Tak cantik. Dia kena banyak semua menyala baru cantik. Kan? Sebab makhluk, tidak ada satu pun makhluk dalam alam ini. Makhluk.
Asal nama dia makhluk, dia tidak boleh memberi kesan dengan sendirinya seorang dia. La yu'athir binafsihi istiqlalan illa Allah. Adapun makhluk, dia mu'athir bighairihi. Dia memberi kesan dengan berpasangan dengan benda lain. Dan disyaratkan tidak ada yang menghalang daripada kesannya untuk berkesan. Nah, bila kita makan nasi, nasi mana yang sedap? Sejenis lauk ke ada bermacam lauk pauk? Of course, jawapannya kalau pelbagai lauk, makin sedap kita makan daripada lauk sejenis. Kan? Sebab itu makan nasi lauk sejenis, dua jenis ni dah jadi syiar orang bujang, orang yang tengah kesempitan wang atau orang yang tengah berjimat cermat. Nah. Sebab lauk sejenis tak mampu nak memenuhi kepuasan kita. Tak? Pasal sedap macam mana pun lauk itu, dia still kena ada pasangan dia yang lain. Subhanallah. Makan nasi kosong, tak ada. Makan lauk saja, ratah lauk tak. Nasi kena, lauk kena pasang dengan nasi. Nasi kena pasang dengan lauk. Ya? Jadi makhluk macam itulah. Sebab makhluk, aib, naqis, kurang. Tak? Kalaupun dia sempurna, sempurna itu datang daripada Allah. Maka cinta itu akan balik kepada yang menyempurnakannya. Kan? Nabi SAW sempurna, tapi sempurna dia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Sempurna dia tetap tak seperti sempurnanya Allah. Tetap kok mana pun dia makhluk. Dia tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Kan? Yang boleh menjaga kita, yang boleh memberi manfaat, yang mengelakkan mudarat daripada kita, tetap hanya Allah Ta'ala sahaja. Dan kita ini cinta kita, kenapa kita cinta sesuatu? Kerana sesuatu itu memberikan manfaat kepada kita. Dan manfaat yang sempurna hanya datang daripada As-Samad. Iaitulah Allah Jalla fi'ulah. Yang mana dia ahad pada samadiyahnya. Allahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah itu Esa, tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan dia. Dia sahaja yang samad. Dia sahaja yang ditujukan kepadanya segala hajat. Dia sahaja yang sempurna dalam segala kesempurnaannya. السيد الذي قد كمل في سؤدده الشريف الذي قد كمل في شرفه الحليم الذي قد كمل في حلمه العليم الذي قد كمل في علمه العظيم الذي قد كمل في عظمته. Allah yang sempurna dalam segala kesempurnaan. Hanya dia sahaja. So jiwa manusia majbulah, dicipta oleh Allah Ta'ala untuk mencintai apa yang paling bermanfaat baginya. Kalau kita tidak merasai bahawa Allah lah yang paling bermanfaat untuk kita, Allah lah yang paling perfect, bagaimana nak rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Sebab itulah cinta kepada Allah itu datang daripada dua arah. Yang pertama arah nikmat. Yang kedua arah sifat dan nama Allah. Semakin kita mengiktiraf nikmat yang kita dapat ini daripada Allah, semakin bertambah cinta kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja nikmat yang kamu dapat daripada Allah. Semakin kita mengiktiraf nikmat itu daripada Allah, maka semakin cinta kita kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala hukum syirik. Perkataan yang kita rasa ringan pada lidah, tak ada salah pun kita nampak pada awalnya.
Tetapi disebabkan perkataan itu mengandungi makna menyandarkan nikmat kepada selain Allah, perkataan itu dijadikan syirik oleh syarak. Seperti bila kita mendapat nikmat, contoh perkataan syirik yang ulama salah sebut apa dia? Laula kulaibatu hadhihi la atana lusus. Kalau tidak kerana anjing ni menyalak, tentulah pencuri dah masuk rumah kami. Walaupun hakikatnya dari segi realitinya betul lah. Tidak menafikan sebab dan musabab. Tetapi situasi mendapat nikmat, syarak nak kita hanya memandang kepada mun'im, kepada pengurnia nikmat, bukan kepada sebab. Bukan kepada sebab. Kita bila dapat gaji, orang bagi duit kita, kita tak pandang mesin ATM. Yang kita pandang orang yang bagi gaji. Hakikatnya yang bagi gaji tu pun macam mesin ATM saja. Yang betul-betul bagi rezeki ialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mun'im al-Haqiqi. Sebab itulah syarak maksud dia ialah bila kita dapat nikmat, yang dia nak kita pandang ialah Al-Mun'im al-Haqiqi, al-Musdi lin-ni'mah. Kalau kita dah keluar daripada fasa pandemik, masuk endemik, lega dah penyakit COVID-19 ini, yang dikehendaki daripada kita oleh syarak ialah kita kena lupakan semua sebab yang kita buat. Dan yang kita kena pandang, yang kita kena ingat ialah hanya Al-Mun'im Al-Haqiqi, Allah Ta'ala. Itu maksud yang dikehendaki oleh syarak. Bukan kita mengatakan sebab tidak ada peranan, bahkan memang ada peranan. Tapi sebab ni semua adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kita tidak puji donat yang sedap, kita puji orang yang buat donat. Kita tak puji nasi lauk yang sedap, kita puji tukang masaknya. Walaupun hakikatnya rasa itu bukan dibuat oleh tukang masak. Rasa tu memang ada pada makanan tu sendiri, pada gula, garamnya, apa semua, ajinomotonya. Tapi cara mencampur itu mesti betul. Kalau tidak kerana yang mencampur itu campurnya dengan betul, takkan sedap juga. Mungkin jadi keracunan makanan dan seumpama dengannya. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Segala sebab yang ada pada makhluk ini, kemampuan, kudrah yang ada pada makhluk ni, dia yang cipta, dia yang bagi. Dia yang bagi. Dia yang cipta pada kita kemampuan yang ada pada kita. Lebih daripada tukang masak. Tukang masak tak cipta rasa yang ada pada ajinomoto. Tukang masak tak cipta rasa pedas yang ada pada cili, rasa masin yang ada pada garam, manis yang ada pada gula. Dia hanya campur saja. Kita puji dia sebab kepandaian dia mencampur dan menggaul dan memasak. Ya? Kita tak puji garam, gula, ajinomoto. Nah, apatah lagi Allah Azza fi'ulah. Dia yang cipta rasa manis pada gula, masin pada garam, enak pada ajinomoto, pedas pada cili. Dia yang cipta kepandaian tukang masak itu menggaul, mencampur. Apakah dia tidak berhak untuk dicintai sepenuhnya dan disyukuri sepenuhnya? Ya. Kita puji orang yang buat vaksin, orang yang minister the vaksin, orang yang conduct the process. Hakikatnya vaksin tu juga ada peranan pada dirinya kerana dia yang ada kesannya. Doktor, nurse, apa ni tukang cucuk kita aja. Tolong bubuh pasal vaksin, tak boleh masuk sendiri. Kan? Tapi depa tak bagi kekuatan vaksin tersebut. Mereka tak menciptakan antibody yang dalam badan kita ni, yang menyebabkan badan kita ni berfungsi menghasilkan antibody bila vaksin tu masuk. Bukan depa yang cipta.
Allah Azza wa Jalla yang cipta. Imuniti badan kita ni Tuhan yang cipta, Allah Ta'ala. Dia yang cipta sebab. Dia yang cipta segala-galanya. Kepandaian yang ada pada jururawat, kepandaian yang ada pada doktor, kepandaian yang ada pada menteri, itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Creation of God. Action of God. Okay. Tidak ada seorang pun daripada mereka, kepandaian mereka adalah daripada diri mereka sendiri. Tak ada. Tidak ada seorang pun daripada mereka, kecerdikan mereka itu adalah hasil diri mereka sendiri. Tidak ada. Semua itu adalah anugerah, kurnia daripada Tuhan Azza wa Jalla. Yang Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk mengawal alam. Ya? Tidak ada kemampuan untuk mengawal alam. Yang mengawal kejadian alam ini hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi sepatutnya cinta kita hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena sedar bahawa segala nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Okay. Itu cara yang pertama kalau kita nak cinta kepada Allah. Yang kedua, kita kena menghayati kesempurnaan Tuhan, keindahan Tuhan, keagungan Tuhan. Kerana diri manusia ini telah dicipta oleh Allah Ta'ala untuk cinta dan suka apa yang cantik, apa yang indah. Dan tidak ada keindahan dalam wujud ini yang lebih indah daripada Tuhan, yang lebih cantik daripada Tuhan. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cantik, suka yang cantik. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu elok, tidak menerima kecuali yang elok. Dia yang maha elok, maha cantik, maha indah. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah sahajalah nama-nama yang paling indah, yang melambangkan keagungan dan ketinggian sifatnya. Walahul mathalul a'la. Dan bagi Allah lah sifat sempurna yang paling tinggi, kesempurnaannya. Dialah As-Samad, yang telah sempurna dalam segala kesempurnaan. Makhluk ada sifat sempurna, tapi sempurna makhluk itu tidak sempurna. Tidak mencapai grade yang paling tinggi. Dia hanya grade yang paling rendah. Pendengaran kita, penglihatan kita, percakapan kita, kemampuan kita, kehendak kita, semua ni kita hanya ada yang paling rendah. Dan bukan milik kita pula. Bukan daripada diri kita. Dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi, kalau kita faham perkara ini, kita sedar bahawa Tuhan tidak layak untuk disekutukan. Tidak ada wajah untuk kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk, ya makhluk sentiasa disekutukan, disyirikkan. Sebab itulah makhluk ini disifatkan sebagai alamin. Alam yang berjenis-jenis. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan pasangan seluruhnya. Makhluk ni hidupnya berpasang-pasangan, hidupnya bersekutu. Sebab itu tidak ada orang yang menyembah selain Allah, dia menyembah hanya satu sembahan saja, tak ada. Dia akan sembah banyak benda. Na'udzubillah min zalik. Kerana makhluk, memang sifat makhluk, dia disekutukan. Kerana dia memang bersekutu. Dan Allah, Allah Esa. Allah tunggal. Itulah di antara yang membezakan kita dengan Tuhan. Allah itu ahad. Makhluk tidak ahad. Makhluk tidak tunggal. Makhluk itu banyak sekutunya, banyak pasangannya, banyak lawannya, banyak tandingannya. Banyak yang setara dengannya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sekadar ini dulu. Ada soalan ya? Tak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.